Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas sains bersama Cikgu Haniza. Okey, kita teruskan lagi kelas PDPR kita. Okey, hari ini kita nak sambung unit 7 iaitu ketumpatan. Okey, tajuk baru bagi awak iaitu ketumpatan. Okey, sebelum ni kita belajar unit 6. Unit 6 tu tajuk pengukuran. Okey, ingat lagi luas dengan isi padu tu? Okey, hari ni kita nak tengok ketumpatan. Okey, sebelum kita masuk tajuk baru ni, okey, cikgu nak kita ulang kaji sikit unit 6 tajuk pengukuran. Okey, kita nak jawab soalan. Okey, tengok Yang pertama. Tulis bacaan luas dan isi padu berikut dalam perkataan. Okey, dia nak dalam bentuk perkataan. Okey, kalau kita baca yang dekat sini nombor 1 ni 2 cm persegi. So, kita kena tulis dia dalam perkataan. Okey, apa jawapan dia? Okey. Ini jawapan dia 2 cm persegi. So, awak kena tulis dia dalam bentuk perkataan. Okey, tengok nombor 2. Macam mana nak baca ni? 10 cm padu. Okey, 10 cm padu. Okey, kalau kuasa 3 ni kita panggil padu. Okey, so kita kena tulis dia dalam bentuk perkataan 10 cm padu. Okey, boleh? Okey, yang pertama ni, ini adalah ukuran bagi unit bagi luas. Okey, yang kedua ni sentimeter padu ni adalah isi padu. Unit bagi isi padu. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua. Okey, luas. Luas sesuatu permukaan boleh diukur dengan menggunakan kertas apa? Okey, kertas petak. Ingat lagi kertas petak, kertas kotak-kotak macam buku matematik awak tu. Okey, itu kita panggil kertas petak berukuran 1 cm darab 1 cm ataupun kita boleh menggunakan kertas graf. Okey, kertas graf. So, ada dua kertas yang kita boleh guna untuk mengukur luas sesuatu permukaan. Yang pertama, kita gunakan kertas petak. Yang kedua, kita menggunakan kertas graf. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Ini anggarkan luas permukaan objek di bawah. Okey, ingat lagi macam mana? Okey. Pertama sekali awak kena cari kotak yang penuh dulu. Okey, dan kita tandakan dia dengan color merah. Okey, kita cari kotak yang penuh. Okey, 1, 2. Okey, ada 2 kotak yang penuh. Okey, sekarang kita nak cari kotak yang separuh ataupun kotak yang lebih daripada separuh. Okey, ada berapa? Kita tengok ada 1. Kotak yang lebih daripada separuh ni kita tandakan guna color biru. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so macam mana kita nak anggar luas permukaan bentuk ni? Kita tambahkan semua. Okey, kita tambahkan semua tik tu. Merah campur biru tu ada berapa? Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, luas permukaan objek ini adalah 7 cm persegi. Okey, jangan lupa unit dia cm persegi sebab ini adalah luas, bukan cm padu. Okey, cm persegi. Okey, jawapan dia 7 cm persegi. Okey, soalan yang seterusnya. Ini kita menggunakan kaedah sesaran air. Ingat lagi tak? Kaedah sesaran air. Okey, kaedah sesaran air ni ada 2 alat kita guna. Yang pertama, sama ada kita gunakan silinder penyukat. Okey, yang ni silinder penyukat ataupun kita gunakan tin Eureka. Ni kita panggil tin Eureka. Okey, sekarang kita nak kira isi padu yang pertama ni menggunakan silinder penyukat. Okey, macam mana nak kira isi padu batu tu? Okey, ingat lagi macam mana cara? Okey, isi padu batu sama dengan kita kena tahu bacaan isi padu akhir.
Okey, isi padu akhir selepas dimasukkan batu tu. Okey, berapa kat sini? Okey, kemudian tolak dengan isi padu awal sebelum dimasukkan batu. Okey, so isi padu akhir berapa? 40 ml, 40 ml. Tolak dengan isi padu awal adalah 30 ml. Okey, tolak 30 ml. 40 tolak 30, kita dapat 10. Okey, jangan lupa tuliskan dia punya unit bagi isi padu. Dekat sini kita gunakan mililiter. Okey. Okey, so bacaan isi padu batu tu adalah 10 mililiter. Okey, ini kita menggunakan kaedah sesaran air. Okey, kita tolakkan. Okey. Okey, cara yang kedua ni kita gunakan tin Eureka. Okey, ini senang. Okey, awak macam mana nak tahu isi padu batu tu? Okey, isi padu batu bersamaan isi padu air yang tersesar. Air yang tersesar ni air yang keluar daripada tin Eureka ni. Okey, selepas kita masukkan batu, air akan keluar daripada tin Eureka, akan keluar kat sini, kemudian masuk ke dalam silinder penyukat. Okey, so air padu yang tersesar adalah air yang kat dalam silinder penyukat bawah ni. Okey, so berapa bacaan silinder penyukat tu? 30 mililiter. Sama juga, jangan lupa tuliskan dia punya unit. Okey, 30 mililiter. Okey, boleh? Cara ni lagi senang. Okey, sebab kita ambil je bacaan silinder penyukat tu. Okey, yang pertama ni kita kena tolakkan. Yang kedua ni kita ambil je isi padu air yang tersesar. Ingat ini kaedah ni kita namakan kaedah sesaran air. Okey? Okey, cikgu harap awak faham Okey, sekarang ni kita nak kira isi padu kotak lohong. Okey, sebelum cuti cikgu ajar awak guna kubus kan. Kita masukkan kubus dalam tu, berapa kubus yang boleh masuk itulah dia punya isi padu. Okey, hari ni cikgu nak ajar awak macam mana nak kira menggunakan formula. Okey, kita nak gunakan formula. Okey, kalau nak kira isi padu ni kita kena gunakan formula dia. Panjang darab lebar. Okey, panjang ini panjang darab lebar darab tinggi. Okey, ada 3 benda. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, kita nak kira isi padu kotak lohong ni. Okey, berapa panjang dia? Okey, 3 cm. Kita ambil 3 cm. Darabkan dengan 2 cm lebar tadi, tinggi dia 2 cm. So 3 cm darab 2 cm darab 2 cm. Kita dapat berapa? 3 darab 2 6, 6 darab 2 12. So jawapan dia adalah 12 cm padu. Okey, ni isi padu. Yang ini kita gunakan sentimeter padu. Okey. Okey, soalan yang kedua ni macam mana? Sama juga, kita gunakan formula. Okey, kita kira isi padu sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Okey, berapa panjang dia ni? Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, sama dengan panjang tadi 3 cm darab lebar dia 3 cm, tinggi dia 3 cm. So 3 cm darab 3 cm darab 3 cm. 3 darab 3 9. Okey, 9 darab 3 27. So dapat jawapan dia 27. Okey, jangan lupa dia punya unit adalah sentimeter padu. Okey, dapat? Panjang darab lebar darab tinggi. Ni kita gunakan formula. Dapat 27 cm padu. Unit bagi isi padu sentimeter padu. Okey, boleh Okey, sekarang kita nak masukkan tajuk baru. Unit 7, tajuk timbul dan ketumpatan. Dan tajuk topik yang pertama adalah timbul dan tenggelam. Kita tengok Okey, kalau kita tengok gambar ni, ada objek yang tenggelam. Tengok ada objek yang dalam air ni tenggelam. Ada objek yang di atas permukaan air. Okey, kita tengok dulu apa maksud timbul.
Timbul ni adalah ni, atas permukaan air. Okey, timbul maksudnya objek yang boleh terapung. Dia boleh terapung di permukaan air. Itu kita panggil objek tu timbul. Okey, dia terapung di permukaan air. Okey. Objek ini, bila dia terapung maksudnya objek ini kurang tumpat daripada air akan timbul. Maksudnya kurang tumpat tu dia punya molekul tu lebih ringan daripada air. Itu sebab dia boleh terapung. Sebabnya dia kurang tumpat daripada air. So dia akan timbul. Okey. Tengok apa maksud tenggelam. Tenggelam ialah objek yang tidak boleh terapung. Tenggelam ni dia tenggelam, dia masuk dalam air, dia tak boleh terapung di permukaan air. Okey. Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam, lebih tumpat. Maksudnya dia punya molekul kat dalam tu lebih berat daripada air. So bila dia berat, dia akan masuk ke dalam air, dia akan tenggelam. Okey. Ini maksud timbul dan tenggelam. Cikgu ada buat uji kaji mengikut buku dalam buku teks awak. Menguji objek timbul dan objek tenggelam. Cikgu dah buat uji kaji ni. Alat dan bahan yang dia perlukan. Akuarium kecil. Cikgu tak guna akuarium kecil. Cikgu gunakan bekas Luxina. Bekas tu clear. Kita boleh nampak air dalam tu. Bekas 4 segi. Dan cikgu isikan air dalam dia. Kemudian dia perlukan sabun, duit shilling, gabus, bola pimpong, span dan juga guli. Tapi cikgu tak guna semua bahan tu. Yang cikgu ada duit shilling. Duit shilling ada. Bola pimpong cikgu gantikan dengan bola plastik. Bola plastik. Guli cikgu tak ada, cikgu gantikan dengan bola getah. Bola getah. Sabun, ni sabun. Gabus cikgu tak ada, cikgu gantikan dengan pembaris dan juga pensel. Span. Span cikgu ada. Cikgu gunakan objek ni untuk buat uji kaji ni. Tengok ni macam mana cikgu buat uji kaji ni. Cikgu masukkan objek tu satu persatu. Yang pertama tengok cikgu masukkan duit shilling. Awak tengok duit shilling tu akan tenggelam. Dia masuk dalam air, jatuh pada dasar air. Maksudnya dia tenggelam. Pensel awak nampak pensel dia timbul. Dia tidak tenggelam, dia terapung. Pembaris pun sama, dia terapung, dia timbul. Lagi cikgu masukkan ni bola getah. Bola getah dia tenggelam. Seterusnya span. Tengok span. Span dia timbul, dia terapung di atas permukaan air. Tengok sabun cikgu masukkan sabun. Tengok sabun tu akan tengok nampak tak sabun tu masuk dalam air. Dia pergi pada dasar bekas tu. So sabun tenggelam. Nampak so apa hasil dia? Kita dah masukkan objek tadi, duit shilling, bola plastik, bola getah, pensel, pembaris, span, sabun. Nak tengok apa yang timbul dan tenggelam. Sekarang cikgu persembahkan cikgu punya hasil uji kaji dalam bentuk jadual. Duit shilling. Dia tenggelam. Bola plastik timbul. Dia terapung. Dia boleh terapung pada permukaan air. Bola getah tenggelam. Pensel. Pensel timbul. Pembaris timbul. Dia terapung. Span pun timbul. Dan sabun tenggelam. Ini hasil uji kaji cikgu untuk tengok objek yang boleh timbul dan tenggelam di dalam air. Kelas. Ini tugasan awak hari ni.
Okey, tugasan awak hari ni awak kena buat buku aktiviti muka surat 63. Yang ni pun awak kena buat uji kaji. Okey, kalau boleh cikgu kalau awak ada kemudahan, awak ada bahan nak buat, awak buat. Okey. Kalau tak ada, awak ramalkan adakah objek tu boleh timbul ataupun dia tenggelam. Okey, kalau awak ada alat tu awak boleh buat, awak cuba Okey, siapa yang ada alat tu boleh cuba, nanti awak ambil gambar masa awak buat aktiviti ni. Okey, ambil gambar. Okey, kemudian awak hantar kat cikgu Dah siap buat ni, awak ambil gambar juga buku aktiviti awak yang dah siap ni, hantar pada cikgu Okey, itu sahaja hari ni kita nak tengok objek yang timbul dan tenggelam. Okey, minggu depan kita akan sambung lagi dengan tajuk ni juga. Okey. Okey. Itu sahaja untuk hari ni. Okey, cikgu harap awak faham. Okay, apa-apa persoalan boleh tanya cikgu Terima kasih semua. Assalamualaikum.